Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Angka kematian akibat taufan di utara Filipina meningkat kepada 6 orang menurut angka rasmi setakat Khamis ketika ribut melanda tenggara China. Taufan Doksuri yang membadai pulau utama Luzon pada Rabu mengakibatkan pokok tumbang, menyebabkan bekalan elektrik terputus serta memaksa pemindahan ribuan penduduk yang mendiami kawasan pantai. Angin kencang dan hujan lebat melanda Pulau Babuyan dan wilayah utara yang tidak ramai penduduk, mencetuskan banjir dan tanah runtuh. Pada Rabu, seorang ibu dan 3 anaknya terbunuh apabila tanah runtuh melanda kediaman mereka di perbandaran Baguyas di wilayah pergunungan Benguet. Kata pegawai bencana tempatan Satur Payungdo kepada media, 5 lagi orang di dalam rumah itu berjaya diselamatkan yang menjadikan angka kematian kepada 6 orang selepas seorang wanita maut dihempap pokok kelapa yang tumbang di wilayah Isabela dan seorang budak lelaki berusia 16 tahun maut akibat tanah runtuh di bandar Baguio. Doksuri pernah menjadi taufan hebat ketika ia melanda lautan Pasifik pada Selasa, tetapi menjadi lemah apabila ia menghampiri Filipina. Ribut itu dijangka menjadi semakin lemah apabila ia bergerak merentasi Laut Cina Selatan sebelum mendarat di tenggara China pada Jumaat. Kira-kira 2,700 tentera menyerbu sebuah penjara di Ecuador pada Selasa, sekaligus mengambil alih kawalan fasiliti itu ketika angka kematian akibat rusuhan yang berlangsung sepanjang minggu lalu meningkat kepada 31 banduan. Menurut pejabat pendakwa raya, seramai 14 orang cedera dalam pergaduhan antara anggota kongsi gelap di penjara Guayas One yang sesak dan terkenal dengan keganasan di bandar pelabuhan Guayaquil. Rusuhan kerap ditimbulkan kumpulan banduan yang mempunyai kaitan dengan kegiatan pengedaran dadah di negara pemain utama dalam perdagangan kokain di Amerika Selatan. Antara yang cedera dalam siri terbaharu keganasan di fasiliti terbabit adalah seorang pegawai polis, kata pejabat pendakwa raya. Menurut kenyataan yang dikeluarkan, pihak anggota bersenjata, tentera dan polis memasuki penjara Guayas One pada Selasa bagi meredakan rusuhan yang bermula Sabtu lalu dan menyebabkan 6 banduan terkorban pada keesokan harinya. Mengikut warta kerajaan yang disiarkan mengumumkan darurat di semua penjara Ecuador selama 60 hari. Seorang daripada mangsa yang maut dipenggal kepalanya. Kerajaan menerusi sekretariat komunikasinya iaitu Setcom berkata, kawalan menyeluruh diperoleh semula di Guayas One yang menempatkan lebih 5,600 banduan. Dalam operasi itu, pihaknya merampas 9 senapang, pelancar bom tangan, 4 pistol, 2 revolver dan 1,000 butir peluru. Presiden Ecuador Guillermo Lasso menerusi hantaran di media sosialnya menegaskan kerajaan tidak akan sesekali tunduk kepada keganasan. Tiga orang maut dalam kebakaran hutan yang terus marak di seluruh Greece pada Rabu. Xinhua memetik laporan media tempatan. Seorang wanita ditemukan meninggal dunia dalam sebuah trailer berhampiran Volos. Lokasi kebakaran besar berlaku pada Rabu, manakala suami mangsa cedera parah, lapor penyiar kebangsaan Greece ERT. Dalam pada itu, seorang pengembala berusia 45 tahun dijumpai maut selepas mangsa bersama abangnya bertungkus lumus memindahkan haiwan ternakannya ke tempat selamat. Satu lagi mayat lelaki ditemukan berhampiran pusat peranginan tepi laut Karistos di Pulau Evia. Sebuah pesawat pemadam kebakaran turut dilaporkan terhempas
di pulau berkenaan pada Selasa mengakibatkan kematian juruterbang dan pembantunya. Sebanyak 594 kebakaran hutan berlaku di seluruh Greece dalam tempoh 10 hari lalu, termasuk 61 pada Rabu. Kebakaran berhampiran bolos antara yang paling mencabar, kata Menteri Krisis Iklim dan Pelindungan Awam Vasilis Kikilias. Penduduk dipindahkan ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius dan angin kencang mewujudkan kawasan hadapan yang menjangkau beberapa kilometer. Tambahnya, agensi berita Greece EMNA melaporkan anggota bomba bertukus lumus memadam kebakaran berhampiran kawasan perindustrian Volos, memaksa kilang serta penempatan berhampiran kawasan arkeologi bernilai tinggi dikosongkan. Anggota kecemasan juga memadam kebakaran yang berlaku semula di Pulau Corfu dan Rhodes, kata Jabatan Bomba. Darurat diisytiharkan pada Rabu di Pulau Rhodes ketika kebakaran hutan terus marak untuk hari ke-9 berturut-turut. Bagaimanapun, perintah darurat tidak membayangkan Rhodes tidak selamat untuk pelawat. Sebaliknya, ia berkaitan dengan kerosakan yang disebabkan oleh kebakaran. Seramai 12 individu termasuk 3 anggota bomba cedera dalam kejadian sebuah kren terbakar terjatuh ke jalan dekat Manhattan, New York pada pukul 7.30 pagi Rabu. Memetik laporan CBS News, kebakaran berlaku di tingkat 45 sebuah bangunan pangsapuri di 10th Avenue antara jalan West 41st dan 42nd di Hell's Kitchen yang sedang dalam proses pembinaan. Sebuah pam konkrit juga terhempas ke atas jalan sewaktu kejadian tersebut berlaku. Menerusi rakaman video tular, dapat dilihat kren tersebut runtuh dan menghentam bangunan pencakar langit di seberang jalan sebelum jatuh ke atas jalan raya. Pegawai tinggi perbandaran memaklumkan kebakaran dipercayai berpunca daripada cecair hidrolik yang bocor yang terkena pada plet panas berhampiran enjin kren. Insiden ini dilihat sebagai kejadian yang tidak disengajakan dan tidak melibatkan sebarang unsur jenayah. Jabatan Bangunan memaklumkan pemeriksaan awal terhadap kren, bangunan dalam pembinaan dan bangunan di sekitar lokasi masih dalam keadaan stabil dan tidak runtuh akibat kejadian itu. Sementara itu, Jabatan Bomba New York memaklumkan kebakaran bermula di ruang enjin ketika pengendali kren sedang mengangkat bahan konkrit ke tingkat 36. Pengendali kren cuba memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam kebakaran, namun api semakin merebak. Timbalan Pesuruhjaya Pertama Joseph W. Pfeiffer berkata, ketika kejadian, kren tersebut sedang mengangkat bebanan 16 tan konkrit. Pengendali kren telah melihat api dan cuba berusaha memadamkannya. Bagaimanapun, api semakin menghampiri pengendali kren dan beliau terpaksa keluar menyelamatkan dirinya, ujarnya. Kata Pfeiffer lagi, berlaku kesukaran dalam mendapatkan bekalan air ketika memadamkan api kerana kebakaran berlaku di tempat yang tinggi. Seramai 200 anggota bomba dan petugas kecemasan dikerahkan ke lokasi kejadian. Difahamkan runtuhan kren itu telah memecahkan tingkap bangunan dan serpihan kaca terjatuh ke jalan raya lalu mencederakan orang awam yang berada di lokasi tersebut. Sebuah kapal kargo yang membawa kira-kira 3,000 kereta dari Pulau Ameland, Belanda di Laut Wedding terbakar pada Rabu, lapor agensi berita Jerman DPA. Seorang anak kapal maut manakala 22 yang lain diselamatkan, termasuk beberapa yang cedera. Menurut pengawal pantai, anggota penyelamat sedang berusaha memadamkan kebakaran dan memastikan kapal itu tidak karam. Menurut pengawal pantai, beberapa anak kapal terjun dari kapal dengan kebanyakannya dibawa ke darat dengan helikopter. Kapal Fremantle Highway itu sedang berlayar dari Bremerhaven ke Port Said di Mesir. Siasatan awal mendapati kebakaran pada waktu malam itu bermula dari sebuah kereta elektrik.
Dengan anggota badan logam yang panjang, wayar dan tiada muka, jururawat, datuk dan nenek anda yang seterusnya mungkin kelihatan berbeza daripada yang dijangkakan. Robot humanoid yang direka Fourier Intelligence yang berpangkalan di Shanghai ini adalah sebahagian daripada usaha industri teknologi untuk bergelut dengan populasi yang semakin tua. Pengasas bersama dan ketua pegawai eksekutif Zheng Ke melihat robotik sebagai satu perkara yang tidak dapat dielakkan untuk memerangi permintaan yang semakin meningkat untuk perkhidmatan perubatan. Manakala bekalan penjaga berkurangan, teknologi perubatan sudah pun menggunakan robot yang direka untuk menyokong lengan dan kaki pesakit dalam terapi fizikal, dan Koh melihat robot humanoid mengisi ruang yang tinggal. Akhirnya mereka, iaitu pesakit, akan mempunyai robotik autonomi dan autonomi yang berinteraksi dengan mereka. Walaupun masih dalam fasa penyelidikan dan pembangunan, Koh berharap prototipe yang berfungsi boleh siap dalam masa 2 hingga 3 tahun. Matlamatnya ialah robot humanoid yang boleh membawa pesakit dari katil ke kerusi roda atau membantu mengambil objek. Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan China menjangkakan kohort orang yang berusia 60 tahun ke atas akan meningkat daripada 280 juta kepada lebih daripada 400 juta menjelang 2035. Menurut laporan PBB, populasi global lebih 65 tahun diunjurkan meningkat daripada 10% pada 2022 kepada 16% pada 2050. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV.